Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 2, bantuan kecemasan, dan kita akan tengok mengenai resusitasi kardiopulmonari. Kardio ini merujuk kepada jantung, kardiak. Pulmonari ini merujuk kepada paru-paru. Jadi dalam bahasa Inggerisnya kita kenali sebagai cardiopulmonary resuscitation ataupun singkatannya CPR. Okey, anda boleh rujuk di buku teks kalau kamu ada buku teks, muka surat 20 hingga 24. Okey, jadi yang pertama kita tengok dahulu definisi CPR. Atau lebih dikenali sebagai CPR lah. Ini panjang ni nak sebut payah. Cardiopulmonary resuscitation. Jadi kita panggil mudahlah sebagai CPR. Iaitu yang merupakan bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Sebenarnya tekanan dalam dada ni sebenarnya kita nak ubah tekanan dalam dada ini yang boleh menggerakkan udara masuk dan keluar melalui salur pernafasan kita. Dan hembusan ke dalam mulut ni sebenarnya kita bantu untuk memasukkan udara ke dalam paru-paru tersebut, sebab kita kena ingatlah paru-paru ni merupakan organ yang bertanggungjawab dalam pertukaran gas oksigen dan juga gas karbon dioksida dalam sistem pernafasan kita. Jadi tujuan dia adalah untuk mengembalikan degupan jantung dan juga pernafasan mangsa. Sekarang kita tengok situasi individu yang memerlukan CPR. Jadi yang pertama disebut tidak memberi sebarang respons terhadap rangsangan. Mungkin dia dah tak sedarkan diri atau pingsan. Tidak bernafas. Dan tiada degupan jantung ataupun nadi. Jadi ini antara sebab-sebabnya. Yang pertama kita ada serangan jantung. Kita ada renjatan elektrik. Juga mungkin disebabkan oleh kemalangan ataupun sawan. Ataupun stroke. Terkena panahan petir. Pengambilan dadah yang berlebihan ataupun disebabkan oleh lemas. Jadi ini antara situasi yang mungkin menyebabkan seseorang perlu kepada CPR. Sekarang kita tengok pula kaedah CPR. Jadi CPR dilakukan kepada seseorang yang tidak bernafas atau tiada denyutan nadi. Jadi CPR perlu dilakukan dengan kaedah yang betul supaya kecederaan yang lebih serius tidak berlaku. Jadi kaedah dia, yang pertama, jika kamu jumpa orang yang tak sedarkan diri, periksa respons mangsa dengan menepuk bahu dan bertanya adakah anda okey. Jika tiada respons, hubungi talian kecemasan 999 untuk bantuan paramedik. Jadi mungkin ambil masa lah untuk paramedik ni sampai. Jadi kalau kita ada kemahiran CPR, kita boleh beri bantuan awal lah. Jadi langkah yang kedua di sini, pastikan mangsa berbaring secara terlentang, dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya. Ini sebenarnya kita nak membuka saluran pernafasan dia. Yang ketiga, periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan melihat pergerakan dada dan mendengar bunyi hembusan nafasnya. Jadi sini hidung kita dekatkan dengan kawasan hidung dan mulut ini, manakala mata kita memandang ke arah dada. Kita nak tengok dada ini ada berlaku turun naik atau tidak. Okey, yang keempat, jika pernafasan dan nadi tidak dikesan, letakkan tangan anda di atas dada mangsa dengan kedudukan jari yang berselang-seli macam ni. Kita letak berselang-seli. Ini berselang-seli. Tekan ke bawah lebih kurang 5 cm. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Jadi kita boleh kira lah 1, 2, 3, 4 sampailah 100 dalam 1 minit. Okay, yang kelima, jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan sehinggalah dadanya naik. Dan yang keenam, lakukan tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut secara berulangan sehingga mangsa sedar atau sehingga ambulans sampai. Bila ambulans sampai, kita ada orang yang memang terlatih lah untuk bantuan ini, maka kita serahkanlah kepada orang yang terlatih. Jadi ini cuma adalah bantuan awal kita lah, sementara menunggu kedatangan orang yang terlatih.
Saya tengok sedikit mengenai langkah-langkah CPR menurut JPAM, JPAM Malaysia, Jabatan Pertanian Awam Malaysia. Langkah-langkah melakukan CPR boleh disingkatkan sebagai DRABC, yaitu D. Danger, bahaya. R. Response, tindak balas. A. Airway, saluran pernafasan. B. Breathing, pernafasan. C. Circulation, peredaran darah. Danger atau bahaya adalah langkah. Menilai situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian. Alihkan benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Dan cuba minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan. Respons atau tindak balas adalah langkah. Memeriksa tindak balas pesakit. Kejutkan pesakit, tepuk bahu dan jeritkan sesuatu. Okey ke? Letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas, hubungi ambulans. Airway atau saluran pernafasan adalah langkah. Melakukan teknik angkat dagu dan dongak kepala. Buka salur nafas pesakit secara mendongakkan kepala dengan satu tangan sementara dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasan mangsa. Alihkan lidah tersebut kalau menghalang pernafasan. Breathing atau pernafasan adalah langkah. Meletakkan posisi pipi dekat dengan hidung dan mulut mangsa dengan muka menghadap ke arah dada mangsa. Lihat, dengar dan rasa pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung pesakit sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Circulation atau peredaran darah ialah langkah. Menekan dada apabila tiada tanda-tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa. Letakkan tangan di tengah dada, iaitu di sternum bone atau ulu hati, dan tekan ke dalam 1,5 ke 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali seminit. Dengan kiraan 1, 2, 3, sehingga 30. Teruskan dengan 2 hembusan dan 30 kali tekanan sehingga bantuan pertahanan awam tiba atau sehingga mangsa sedar. Okey, jadi itu video yang disediakan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia untuk panduan kita jika kita berada dalam situasi seseorang yang memerlukan pada CPR. Seterusnya kita tengok pula satu lagi kaedah bantuan kecemasan dinamakan sebagai Heimlich Manoeuvre. Keadaan tercekik berlaku apabila terdapat benda asing yang menyekat laluan pernafasan, iaitu trakea. Jadi trakea kamu boleh rasa pada leher kamu ni yang keras ni, yang rasa macam ada rasa macam ada ketulan-ketulan tu. Jadi sebenarnya trakea kita ini sentiasa terbuka lah supaya tidak menghalang udara masuk. Jadi sini sebut boleh tersekat disebabkan oleh makanan atau objek kecil. Apabila seseorang tercekik, oksigen tidak dapat sampai ke paru dan juga otak. Ini bahaya otak lah tak sampai. Pertolongan cemas perlu diberikan segera untuk menyelamatkan nyawa. Jadi ini keadaan dia ditunjukkan di sini. Untuk keadaan yang salur yang menghubungkan dua sistem. Ini daripada hidung kita dan dia bergabung dengan mulut kita. Dia akan pergi kepada esophagus. Jadi esophagus ini adalah laluan makanan kita. Sebab itu kalau kita terbesin masa tengah makan nasi, kita boleh ada situasi di mana nasi keluar melalui hidung kita. Sebab kita berkongsi laluan di sini antara esophagus
dan juga trakea di sini. Trakea ini adalah salur pernafasan kita yang sambung kepada paru-paru. Jadi kalau kita tercekik di antara di tengah ini, maka ini yang menyebabkan kita tak boleh bernafas. Biasanya kalau kita terbersin ke masa tengah makan, atau kita terbatuk tengah makan, ataupun kita bergurau tengah makan, ataupun kita telan makanan yang belum lengkap dikunyah dan sebagainya, ini boleh menyebabkan berlakunya sekatan pada saluran pernafasan kita. Okey, jadi definisi Heimlich Manoeuvre. Heimlich Manoeuvre ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan individu yang tercekik. Sekiranya dapati seseorang mengalami tanda-tanda berikut, Heimlich Manoeuvre perlu dilakukan dengan segera. Jadi kita ada sikit info ekstra sini. Semasa menelan makanan, lapisan epiglottis menutup saluran pernafasan trakea. Ini yang berlaku bila kita telan. Maksudnya tidak dibenarkanlah makanan masuk ke dalam trakea, sebab bila masuk ke trakea sampai paru-paru, dia boleh merosakkan paru-paru. Sama juga dengan air, bila kita minum air, epiglottis juga akan tertutup supaya air tak masuk ke dalam paru-paru. Makanan akan memasuki saluran esophagus menuju ke perut. Situasi di mana epiglottis lambat tertutup akan menyebabkan makanan memasuki trakea lalu tersekat dan menyebabkan seorang tercekik. Okey, sekarang kita tengok pula tanda-tanda tercekik. Yang pertama, memegang leher dengan kedua-dua tangan biasa. Dengan kedua-dua tangan. Biasanya ini isyarat international lah. Ini international untuk menunjukkan seseorang dalam keadaan tercekik. Kalau awak tanya mungkin tak boleh bercakap, tapi ditunjukkan ini. Kemudian kita dapat dia sukar bernafas. Bibir, kulit dan kuku menjadi kebiruan dan kehitaman. Kebiruan, kehitaman ni sebenarnya merujuk kepada keadaan tidak cukup oksigen. Kemudian dia tak boleh batuk. Batuk ni sebenarnya kaedah untuk mengeluarkan sesuatu daripada salur pernafasan kita, dan tidak boleh bercakap. Okey, kaedah Heimlich Manoeuvre. Yang pertama sekali, berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan sedikit badan mangsa ke hadapan. Ini kaedah dia, terbongkokkan. Kemudian kelilingkan tangan dari belakang mangsa dengan menggenggam tangan kanan. Ini tangan kanan kita genggamkan dan tangan kiri berada di atasnya seperti ini. Letakkan genggaman tangan kanan di bawah sangkar rusuk. Sebenarnya kita letakkan tangan kita ni atas sedikit pada pusat, atas sedikit pada navel. Pada pusat tersebut letakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Yang keempat, tekan dan sentak ke atas dengan kuat. Tekan ke dalam, sentak ke atas dan dengan kuat dan cepat. Ulang langkah ini beberapa kali. Tindakan ini akan menyebabkan tekanan di dalam peparu, menyebabkan benda asing tertolak keluar. Jadi itu fungsi dia lah. Bila dada kita menjadi sempit, tekanan akan menjadi tinggi dan boleh menyebabkan benda yang tersekat tadi terpancut keluar lah. Okey, sekarang kita tengok beberapa video yang berkaitan dengan Heimlich Manoeuvre ini, yang boleh kita jadikan panduan kita lah kalau kita berada dalam situasi tersebut. How to perform the Heimlich maneuver, abdominal thrusts. Abdominal thrusts, also known as the Heimlich maneuver, can be used to expel a foreign object lodged in a choking victim's windpipe. Sekarang orang ini dalam keadaan tercekik. You will need someone to call 911. Okay, disebut sini bila kita sedari ada orang tercekik, yang pertama sekali pastikan ada seseorang telefon kepada talian kecemasan. 911 mungkin di negara mereka lah. Negara kita mungkin 999 And firm resolve. Never practice the Heimlich maneuver on an infant. Di sini sebut jangan kita lakukan Heimlich maneuver pada bayi di bawah setahun, ataupun ke atas seseorang yang tidak tercekik, sebab dia takut berlaku kecederaan lah. Under a year old or on a person who is not choking, you could cause serious injury. Step 1. Confirm the victim is choking. Okay. Langkah pertama dia kata pastikan orang tersebut memang dia sedang dalam keadaan tersekat laluan pernafasan dia. Dia boleh tanyalah, kalau dia angguk, kalau masih sedar dia akan angguk lah. If they are coughing, they are not choking yet, so encourage them to continue.
Dan dikatakan di sini kalau dia boleh batuk, maksudnya dia belum lagi tersekat lalu saluran dia. Jadi biarkan dia batuk supaya mungkin benda yang tersekat tadi boleh keluar dengan sendirinya. Signs of choking include the universal hand sign of clutching one's hands to the throat. Jadi itu syarat syarat universal lah untuk menunjukkan kita sedang keadaan tercekik. Inability to cough or speak, labored or noisy breathing, bluish skin, lips, and nails, and loss of consciousness. Don't slap a coughing person on the back. It does. Ini diberi amaran kepada kita lah, jangan kita tepuk pada bahagian belakang orang yang sedang tercekik tersebut. Doesn't help and can make them start to choke. Step 2. Once you determine the person is choking, act quickly but calmly. First, send someone to call 911. Step Jadi telefon dahulu, talian kecemasan. 3. Help the victim stand if they're not already on their feet, and Kalau belum berdiri, kita bantu dia supaya dia boleh berdiri. stand behind them with your chest to their back. Okey. Tengok ni. Kita berdiri di belakang dia supaya dada kita kena pada bahagian belakang orang yang sedang tercekik tersebut. Step 4. Wrap your arms around the victim's torso, making a fist with your dominant hand, and center it against the victim's upper abdomen, thumb inward, above the navel and below the rib cage. Okey. Jadi kedudukan tangan kita di atas pusat, di bawah tulang rusuk, di bawah. Okay, jadi peluk dia lah. With your other hand, cover your fist for support. Jadi dua tangan ni digunakan untuk menghasilkan tekanan yang kuat, yang tinggi lah. If you cannot reach your arms around their abdomen, or if the victim is pregnant, compress their chest between the breasts at the breastbone. Ini untuk orang yang mungkin gemuk ke, kita tak boleh nak peluk dia, nak letak dua tangan kita kat depan, ataupun orang tu sedang mengandung, kita letakkan tangan kita di bahagian tulang sternum, sternum di tengah kita punya dada ni. Dia merupakan tulang yang sangat kuat lah. Make firm backward thrusts. Step 5. Quickly thrust inward and slightly upward with your fist, Jadi kita tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat. as if you're trying to lift the victim off their feet, causing air to rush out of their lungs. Don't squeeze the rib cage as you thrust upward. Dia pesan sini jangan kita tekan kuatlah pada bahagian tulang rusuk. Sebab itu dia boleh mungkin boleh patah dan sebagainya lah. Otherwise, you could break a bone. Step 6. Repeat the thrusts until the object is locked. Dia ulang kaedah tadi sehinggalah benda yang mencekik tadi keluar daripada mulut mangsa tersebut. Lodges, or the victim loses consciousness. Step 7. If the object does not come free and the victim loses consciousness, proceed with CPR until Ini kalau masih tak keluar dan dia hilang kesedaran, pingsan, maka kita lakukan CPR lah. EMTs arrive. Step 8. To perform the Heimlich maneuver on yourself, lean your upper abdomen. Ini bila kamu berseorangan, tidak ada orang yang boleh tolong kamu. Jadi kita akan gunakan objek yang tidak bergerak, yang kuat untuk melakukan Heimlich maneuver pada diri kita sendirilah. And over a hard horizontal surface. Dia menekan pada bahagian yang tadi diletakkan tangan, kita genggam tadi kan. Dia letak dah di atas pusat, di bawah daripada tulang rusuk, dan ditekan pada meja ni, Such as a railing or the back of a chair, and use it to deliver strong upward thrusts. Did you know? Besides inventing the famous abdominal maneuver, Dr. Henry Heimlich also invented a chest valve that saved thousands of wounded soldiers in Vietnam. Okay, sekarang kita tengok pula yang kedua. Ini untuk bayi, sebab mungkin kita akan terjumpa bayi yang tersedak, sebab banyak kes sekarang ni bayi tersedak susu dan sebagainya. Pada episod dahulu, kita pernah belajar bagaimana melakukan CPR tanpa bantuan pernafasan kepada orang dewasa. Bagaimanakah caranya pula memberi bantuan CPR kepada bayi dan kanak-kanak? Ada sedikit perbezaan.
Di dalam chain of survival ataupun rantaian kelangsungan hidup, CPR awal ini sangat penting sebelum bantuan tiba. Ini adalah mnemonic CPR untuk bayi dan kanak-kanak, sama saja dengan CPR orang dewasa, cuma perbezaannya adalah jika ketika kita CPR orang dewasa, jika kita dah membuat pemeriksaan airway dan tiada pernafasan, kita langsung mulakan tekanan dada. Tetapi pada CPR kanak-kanak, jika tiada pernafasan, kita akan bagi bantuan pernafasan terlebih dahulu. Di dalam CPR kanak-kanak dan bayi ini, kita perlu memeriksa nadi terlebih dahulu. Jika tiada nadi, baru mulakan tekanan dada. Ini sedikit berbeza dengan CPR orang dewasa. Pemeriksaan nadi bagi bayi adalah untuk nadi brachial di pelipat lengan dan nadi femoral di celah kelengkang seperti di dalam gambar. Sama-samalah kita menonton video demonstrasinya. Baby tak sedar. Okey. Kalau jumpa baby yang tak sedar, untuk bantu baby yang tak sedar, pertama sekali kena fikir danger, pastikan semua tempat selamat, tiada benda tajam, saya selamat dan baby selamat. Kemudian kita cek respon baby di kaki. Baby, are you okay? Baby no respond. Kita shock for help point panggil 999 untuk bagi bantuan ke bayi ini. Kemudian kita open airway, head tip dan chin lift. Kita cek breathing. Baby no breathing. Kemudian kita akan, sekiranya baby tiada pernafasan, kita akan bagi bantuan pernafasan sebanyak 5 kali. Kita akan bagi bantuan pernafasan, mulut kena masukkan hidung dan juga mulut baby. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian kita akan cek nadi baby ini di femoral dan juga brachial. Okey. Sekiranya tiada nadi, kita teruskan kepada chest compression. Pakai 2 jari, lower half sternum, 30 kali compression dan 2 kali breathing. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Teruskan sebanyak 5 cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kedua, ulang sebanyak 5 pusingan. Kemudian selepas 5 pusingan, kita akan cek semula nadi. Sekiranya tiada nadi, kita akan sambung kepada 5 kali pusingan chest compression dan juga 2 ventilation. Sekiranya ada nadi dan juga breathing, kita akan letakkan pesakit ini di recovery position. Okey, jadi itulah bab 2. Kita akan sambung nanti pada video lain untuk bab seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.